Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi 9 September bersama saya Fidaus Rashid Idris. Masyarakat Sarawak dinasihatkan untuk tidak panik dengan angka kes baru COVID-19 yang tinggi sejak beberapa hari lepas. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg menjelaskan, kenaikan jumlah kes tersebut menunjukkan peralihan kepada fasa endemik yang mana rakyat hidup dengan virus itu dan masih ada jangkitan namun tidak teruk dan hanya mengalami gejala yang ringan. Saya nak tekankan, kalaulah tak ada vaksinasi, mungkin keadaannya berlainan. You have to understand that once people are vaccinated, they have the power to fight back through vaccination. What we got today is mild lah, kategori 1. Yang sebenarnya kategori 1 saya ada bergejala. Minyaknya berkasih-kasih, batuk-batuk, tapi tidak serius. Datuk Petinggi Abang Johari berkata demikian kepada media selepas melawat program imunisasi COVID-19 dalam kalangan remaja di Klinik Kesihatan Telaga Air, Kuching. Tambah beliau, daripada jumlah kenaikan kes tersebut, ia merupakan kes pesakit yang berada dalam kategori 1 dan 2. Datuk Petinggi Abang Johari memaklumkan Sarawak telah mencapai liputan imunisasi bagi dos kedua hampir 89% dalam kalangan dewasa. Program vaksinasi untuk remaja yang bermula di Sarawak semalam disambut baik, khasnya dalam kalangan ibu bapa. Hasil tinjauan di Sibu mendapati dengan pemberian vaksin, rata-rata ibu bapa merasa anak mereka lebih selamat dan dilindungi, khususnya bila sesi persekolahan yang dijangka bermula Oktober depan. Menurut Penjawat Awam Agnes Adin, program vaksinasi yang diadakan di Dewan Suara Sibu berjalan lancar dan cepat walaupun kehadiran pelajar dilihat agak ramai pada satu-satu masa. Saya rasa lega lah sebab ini yang dinanti-nantikan ibu bapa untuk pelajar yang tingkatan 5 lah terutamanya sebab untuk mereka turun persediaan untuk turun sekolah pada 3 hari bulan 10 kan. Bagi Sia Chia Huat, langkah pihak pengurusan yang membuat jadual masa yang berbeza mengikut sekolah berjaya melancarkan program vaksinasi tersebut. Kalau dapat vaksin, memang lega lah macam itu. Sebab bagi remaja ini pun first time sebab akan start sekolah lagi. Jadi haraplah semua ini COVID ini akan selesai dalam secepat mungkin. Dalam pada itu, ibu bapa yang tidak dapat bersama anak mereka untuk hadir ke pusat pemberian vaksin perlu membuat satu surat mewakili individu yang akan menemankan anak mereka. Ini bagi membolehkan individu itu menandatangani surat kebenaran anak mereka mendapatkan suntikan vaksin. Dalam perkembangan berkaitan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bagi remaja berusia 16 dan 17 tahun di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Sibu Jaya telah berjalan dengan lancar. Menurut penolong pegawai perubatan selaku penyelaras di PPV Sibu Jaya, Arthur Asak, sambutan daripada golongan berkenaan amat memberangsangkan dengan adanya kerjasama daripada ibu bapa dan pihak sekolah. Untuk murid sekolah berumur 16 hingga 17 tahun di PPB Dewan Serbaguna Sibu Jaya yang seramai 1,600 lebih lah untuk 5 buah sekolah menengah. Selain daripada itu juga kita menerima bagi sesiapa yang tidak bersekolah yang berumur 16 hingga 17 tahun untuk datang mendapatkan vaksin di Dewan ini. Beliau menyatakan demikian semasa ditemui pemberita RTM di PPV Dewan Serbaguna Sibu Jaya semalam. Tambahnya, pihaknya juga menerima remaja berumur 12 hingga 15 tahun yang mempunyai komorbid dan telah disahkan oleh pihak hospital untuk diberikan suntikan vaksin. Sementara itu, pelajar yang ditemui media juga berasa lega dan bersyukur kerana telah menerima vaksin. Lega lah sebab kalau dah vaksin, harap sekolah buka. Sebab kalau kelas online, kadang-kadang tak ada line. Berasa lega sebab mungkin ini boleh membuka sekolah lebih awal. Jadi tiada stres dekat rumah terkurung, boleh keluar bersama keluarga.
semua pelajar yang akan ke PPV untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dinasihatkan datang bersama ibu bapa atau penjaga dan membawa kad pengenalan, telefon bimbit yang mempunyai aplikasi MySejahtera serta kad kesihatan sekiranya ada. Mereka yang hadir vaksinasi juga perlu mematuhi prosedur operasi standard dan mengikut arahan petugas di PPV tersebut. Program pemberian vaksin kepada remaja 16, 17 dan 18 tahun di kawasan Parlimen Batang Lupa dijangka bermula pertengahan bulan ini. Ahli Parlimen Batang Lupa, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, kelewatan ini berikutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang sedang dilaksanakan di kawasan Parlimen tersebut. Berbahagia Tuan Puan. Datuk Seri Rohani memaklumkan perkara itu telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Betong dalam mesyuarat baru-baru ini agar pemberian vaksin hanya akan diberikan selepas PKPD di lokaliti mereka tamat. Tambahnya, sekitar 1,000 remaja berusia 16 dan 17 tahun di Parlimen berkenaan layak menerima suntikan vaksin COVID-19. Beliau ditemui semasa kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertuan Negeri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib dan Majlis Jalinan Kasih simbolik penyerahan sumbangan untuk penduduk terjejas PKPD di kawasan Batang Lupar, Peladin, Sebuyau dan Pusak yang berlangsung di kediaman rasmi yang di-Pertuan Negeri Demak Jaya Kuching. Sumbangan daripada pihak Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib meliputi barangan seperti lampin pakai buang kanak-kanak, bayi dan warga tua, susu kanak-kanak dan bayi selain makanan kering. Sekitar 2,000 penduduk di 16 kampung terlibat dengan pelaksanaan PKPD di Parlimen Batang Lupar akibat penularan COVID-19. Dalam pada itu, orang ramai yang ingin menyampaikan sumbangan kepada penduduk terkesan akibat PKPD di Parlimen Batang Lupar boleh menghubungi Pusat Hikmat Parlimen tersebut di talian 082 258 108. Pampers. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sri Aman menjangkakan lebih 2,000 golongan remaja di bahagian itu yang berumur 16 dan 17 tahun akan menerima suntikan vaksin COVID-19. Residen bahagian Sri Aman Indit Bangai selaku pengerusi JPBB Sri Aman memberitahu berdasarkan rekod sebanyak 2,169 orang merupakan pelajar sekolah manakala kira-kira 150 adalah remaja yang telah berhenti sekolah. Saya berharap semua anak-anak kita dan juga ibu bapa ataupun penjaga mereka perlulah datang membawa anak-anak mereka ke pusat pemberian vaksin yang telah ditetapkan dan sebab dengan vaksinasi ini kita dapat meningkatkan imuniti anak-anak kita lah, dan kita semua tahu bahawa sekolah akan dibuka semula lah tidak lama lagi, iaitu pada bulan depan. Beliau turut percaya bilangan remaja dalam lingkungan umur berkenaan adalah lebih dari angka tersebut. Tambah ini lagi, sama seperti pemberian vaksin kepada golongan dewasa, program outreach juga dirancang untuk dilaksana kepada remaja tidak dapat hadir ke pusat pemberian vaksin PPV yang telah ditetapkan atas sebab-sebab tertentu termasuk remaja dalam kalangan orang kurang upaya. Beliau ditemui pemberita RTM semasa meninjau proses pemberian vaksin di PPV Lubuk Antu. 99% dari 3,100 kes jangkitan COVID-19 yang direkodkan di Sarawak semalam melibatkan kes kategori 1 dan 2. Dua kategori itu melibatkan kes yang tiada bergejala dan gejala ringan. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, terdapat 4 kes kritikal direkodkan pada kategori 5. Selain jumlah kumulatif kes yang meningkat kepada 140,912 kes, Sarawak turut merekodkan 10 lagi kematian semalam, menjadikan jumlah kes kematian di negeri ini meningkat kepada 593 kes. Ia melibatkan 5 lelaki dan 5 wanita berusia antara 20 dan 94 tahun dari Kuching, Kapit, Subis, Bintulu, Bau, Serike dan Tatau. Kuching masih merekodkan kes jangkitan tertinggi setakat ini dengan 804 kes, diikuti Sibu 379 kes, Semarahan 252, Bintulu 231 dan Lundu 155 kes.
JPBN dalam pada itu turut mengesahkan 2 lagi kluster baru dikesan, iaitu kluster Lemujan Pakan dan kluster Pasar Matu di Matu. Sementara itu, terdapat 146 kluster yang masih aktif dengan tiada kluster diisytiharkan tamat semalam. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi MPIC sedang mengatur strategi untuk mempergiatkan pembangunan industri lada di negeri ini sebagai salah satu subsektor agri-komoditi yang mampu menjana pendapatan negara di pasaran global. Sehubungan itu, Menterinya Datuk Zuraida Kamarudin memberitahu Lembaga Lada Malaysia MPB telah diberi peranan utama untuk mengkaji semula dan merangka strategi jangka masa panjang untuk memastikan industri lada di negeri ini dapat dinaik taraf daripada peringkat industri peladangan secara kecil-kecilan kepada satu perusahaan yang lebih besar. Jelasnya, pemfokusan terhadap kualiti serta nilai tambah produk hiliran industri lada perlu dilakukan untuk meningkatkan kebolehpasaran produk di peringkat global, manakala pembangunan di peringkat haluan juga penting bagi mengenal pasti kriteria utama dalam penghasilan lada berkualiti tinggi. Jelasnya, pemfokusan terhadap kualiti serta nilai tambah produk hiliran industri lada perlu dilakukan untuk meningkatkan kebolehpasaran produk di peringkat global, manakala pembangunan di peringkat huluan juga penting bagi mengenal pasti kriteria utama dalam penghasilan lada berkualiti. Selain itu, usaha ini juga dijangka akan mampu memberi peluang kepada para pengusaha industri lada secara kecil-kecilan untuk menjadi usahawan yang berjaya di dalam dan luar negara. Kita latih mereka dan mereka akan menjadi entrepreneur ataupun menjadi pengilang-pengilang barang-barangan ini. Jadi setiap entrepreneur atau setiap orang-orang yang membuat bisnes, dia hendak buat produk dan produk yang mendatangkan hasil yang tinggi. Datuk Zuraida berkata demikian dalam satu sidang media selepas membuat lawatan kerja ke Ibu Pejabat Lembaga Lada Malaysia, Cawangan Sarawak di Kuching semalam. Sekian berita pagi Sarawak. Marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Lindung diri, lindung semua. Saya Firdaus Rashid Idris. Assalamualaikum.